Okey, yang kita sambung pengajian terjemah dan tafsir surah Yasin. Yang terakhir kita berhenti pada ayat 54. Ha? Ayat 54. Okey, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu yang terakhir. Pada hari itu tidak ada siapa pun tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Dan mereka tidak dibalasi atau kamu tidak dibalasi kecuali apa yang kamu dahulu kerjakan sewaktu kamu di dunia ini. Okay. Baik, minggu lepas berkaitan dengan hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Apabila malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, lalu semua manusia bangkit daripada kubur. Okey. Assalamualaikum Haji Mazna. Okey, jadi bila semua manusia bangkit daripada kubur, semuanya akan dihimpunkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka ketika itu berlakulah hari hisab. Kita orang yang beriman meyakini bahawa selepas kematian ini ada lagi alam yang mana kita percaya bahawa daripada alam kubur kita akan pergi ke alam akhirat, iaitu yaumul hisab. Selepas kita dibangkitkan daripada kubur, kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Minggu lepas juga kita dah bincangkan, iaitu manusia akan bangkit dengan berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai cara bergantung pada amalan masing-masing. Dan setiap orang akan melihat apa yang dia telah kerjakan sepanjang dia ada di dunia ni. Sama ada amal baik sekecil-kecil zarrah ataupun amal kejahatan walaupun sebesar zarrah, maka pasti dia akan melihat. Pasti dia akan melihat dan tidak ada sesiapa pun yang akan dizalimi pada hari itu. Dan dalam surah Yasin ini, ayat 55 yang kita akan terjemahkan hari ini, dia terus lompat kepada kehidupan dalam syurga. Kehidupan dalam syurga. Maknanya, dalam surah Yasin, dia tidak membincangkan tentang hari hisab. Tak membincangkan tentang hari kiamat. Terus pergi kepada keadaan dua kelompok manusia, ada yang ke neraka dan ada yang ke syurga. Baik, tapi bagus juga untuk maklumat kita lah. Sebab surah ni dia terus lompat ke cerita ke syurga, dia tak cerita pasal hari hisab. Tapi kita orang beriman, kita tahu bahawa di sana nanti ada hisab amalan. Semua manusia akan dihisab amalan dia. Sama ada yang kecil maupun yang besar. Semua manusia, hatta haiwan pun ada hisabnya. Haiwan pun ada hisab. Jin pun ada hisab. Orang mukmin ada hisab. Orang munafik ada hisab. Orang kafir ada hisab. Cuma hisab mereka berbeza-beza. Berlainan. Malahan dikatakan bahawa sebelum hisab manusia bermula, akan ada hisab, hisab sesama binatang. Ada hisab sesama binatang. Binatang juga akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, Allah sebut wama min
dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamum amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ni Allah sebutkan. Dan tidak ada binatang-binatang yang melata di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu juga, seperti manusia juga. Tiadalah kami lupakan sesuatu apa pun di dalam kitab, iaitu Al-Quran. Kemudian kepada Tuhan mereka lah semua binatang-binatang ini akan dihimpunkan. Allah sebut binatang pun akan dihimpunkan. Kerana mereka juga ada hisap. Binatang buat hisap, tapi dia tak ada kaitan dengan hisap kita lah. Hisap kita, hisap manusia ni lain. Cuma nak bagi tahu bahawa semua manusia, semua makhluk Allah akan dihimpunkan. Dan manusia ini akan dihimpunkan daripada awal, iaitu daripada Nabi Adam AS, sehinggalah bayi yang akhir sebelum kiamat. Semuanya akan dihimpunkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sebagai orang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, apa yang kita harapkan ialah hisab yang mudah. Allah mudahkan hisab kita. Nabi SAW baca doa ni. Kita pun boleh juga baca doa ni. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nabi pun baca doa ni. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lalu isteri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dengar Nabi baca ni, Aisyah tanya. Dia tanya pada suami dia, Ya Rasulullah, apa itu hisab yang mudah? Apa itu hisab yang mudah? Lalu Nabi bersabda, hisab yang mudah ialah Allah memperlihatkan kitab hamba-Nya. Maknanya Allah akan tunjukkan kitab amalan kita pada hamba dia ni masing-masing. Kemudian setelah itu Allah memaafkan dia begitu saja. Walaupun dia ada buat dosa, Allah tunjukkan buku amalan dia, kemudian Allah kata Allah ampunkan segala dosa-dosa dia yang dia telah lakukan. Ini hisab yang mudah, Nabi kata pada Aisyah. Kemudian Nabi bagi tahu barang siapa yang disusahkan hisabnya, nescaya dia akan binasa. Siapa yang hisab dia susah, pasti dia akan binasa, maknanya pasti dia akan ke neraka. Orang yang beriman, Allah akan panggil. Tak dengar? Suara saya dengar tak? Dengar. Orang jauh dengar jelas, orang dekat ni kata tak jelas. Okey, jelas Baik. Orang mukmin bagaimana hisab dia? Allah akan panggil dia, dan Allah akan, ini untuk siapa? Hisab ni hisab yang special, hisab yang mudah sekali, iaitu seseorang itu dia dipanggil di depan Allah seorang-seorang. Ingat, hisab kita ni hisab yang mudah, Allah akan panggil dia seorang-seorang. Kenapa? Antara dia dengan Allah sahaja, supaya orang lain tak dengar. Supaya orang lain tak tahu akan dosa-dosa yang dia lakukan. Hanya Allah dengan dia je. Kemudian Allah tunjukkan pada dia buku amalan dia. Allah tanya dia, orang yang beriman ini, apakah engkau tahu tentang dosa ni yang tercatat dalam kitab ni? Apakah engkau tahu tentang dosa yang tercatat dalam kitab ini? Kemudian ditunjukkan lagi dosa dia. Allah tanya, apakah engkau mengakui yang bahawa engkau buat dosa ni? Dan setiap kali bila ditunjukkan dosa dia, maka dia akui, dia kata, Ya Allah, memang aku buat. Dan orang yang beriman ni rasa pasti dia binasa. Sebab Allah tahu akan dosa dia buat.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan dia, fa inni qad satartuha alaika. Maka sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa engkau fid dunia. Dosa-dosa yang kau lakukan di dunia aku tutup. Itu antara Allah dengan dia saja. Kata Allah, sesungguhnya aku tutup dosa-dosa yang kau telah lakukan di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampunkan dosa-dosa engkau pada hari ini. Ini hisab yang mudah yang Allah lakukan pada orang beriman. Ibarat macam berbisik-bisik je antara Allah dengan dia saja. Tapi ada pun hisab orang-orang kafir, orang munafik akan dipertontonkan. Seperti kita tengok wayang kan, wayang ramai orang tengok kan, macam tu. Orang-orang kafir, orang-orang munafik akan dituntunkan kejahatan-kejahatan, amalan-amalan syirik yang mereka lakukan supaya semua orang tahu. Tapi jangan lupa, siapakah yang dapat amalan yang sedemikian yang Allah sembunyikan keburukan dia? Kata ulama, orang yang Allah sembunyikan keburukan dia yang dia buat di dunia adalah orang yang menyembunyikan keburukan orang lain di dunia. Orang yang Allah sembunyikan keburukan yang dilakukan di dunia adalah orang-orang yang menyembunyikan keburukan orang-orang lain sewaktu di dunia. Ada pun orang yang suka menceritakan, menghibur, menyampaikan keburukan orang lain, maka hisab dia tidak akan dapat hisab seperti yang mana Nabi sebutkan tadi. Jadi, kita kena hati-hati. Kalau kita nak dosa kita, keburukan kita ditutup pada hari hisab, maka kita tutuplah aib orang. Jangan suka cerita aib orang. Lebih-lebih lagi yang pandai guna handphone, yang pandai guna Facebook, yang pandai guna media-media maya ni. Hebohkan, buat komen, cakap benda-benda tentang aib manusia, sebar-sebarkan, share dan sebagainya. Ini semua tak ada faedah. Saya selalu nasihatkan pelajar-pelajar saya, ini semua perbuatan yang tak ada faedah. Kita kongsi-kongsikan keaiban-keaiban orang, kita buat komen-komen yang keji, memaki hamun ke ataupun mengaibkan maruah orang, ini semua tak ada faedah. Apa kita dapat? Apa kita dapat dengan kita sebarkan benda-benda tu? Kita hanya dapat dosa saja. Dan ke akhirat, kita punya aib pun Allah akan tontonkan. Allah akan tontonkan aib kita di depan semua umat manusia. Jadi hati-hati kita dengan zaman sekarang untuk buat dosa mengaibkan orang ni sangat senang. Saya dah kata tak payah kita nak keluar rumah, nak jumpa jiran, tetangga ke orang kampung ke. Cukuplah dengan dalam rumah, tak payah guna mulut, guna jari pun dah cukup. Kalau guna mulut tak ramai orang tahu. Orang yang dekat-dekat saja yang dengar. Tapi guna jari sampai negeri Amerika pun orang boleh tahu. Sampai negeri Arab pun orang boleh tahu. Sampai di mana-mana seluruh dunia pun orang boleh baca. Dan kita jangan lupa, dosa yang kita dapat pun sebanyak dosa yang orang baca. Lagi banyak orang baca apa yang kita sebarkan, keaiban orang, lagi banyaklah dosa yang kita tanggung di akhirat. Sebab itu hati-hati dengan penggunaan media-media dalam internet ini, supaya jangan kita menanggung banyak dosa. Sebenarnya apa faedah yang kita dapat? Saya pun keliru tak faham kenapa ada orang yang jenis suka berkongsi maklumat hal-hal orang, rumah tangga orang, keaiban orang, maruah orang. Apa manfaat kita dapat? Dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Dapat dosa lagi ada. Tapi untuk apa kita suka kongsi? Kalau yang jenis kongsi aib sendiri tu maknanya dia ada sakit otak lah. Biasanya orang ni dia nak menutup aib sendiri. Tapi kalau dia sendiri suka buka pekung dia sendiri, maknanya dia ada sakit mental lah. Biasanya lah kalau orang normal, dia selagi orang tak tahu, selagi tu dia nak tutup. Itu orang normal kan? Supaya orang jangan tahu. Cuma orang lain yang jenis apa dia?
Dia jual produk. Saya tak tahulah macam mana jual produk dengan mengaib dengan tak, maksud saya tak faham orang nak jual produk dia aibkan diri dia. Kita kena tahu aib ni apa. Kita kena tahu aib ni apa. Aib ni bukan cakap sakit. Sakit tu bukan aib Kalau dia cakap saya makan produk ni sakit saya baik, saya ada menghadapi penyakit ni, itu bukan aib. Aib lain. Aib ni apa? Aib ni dia punya perkara-perkara buruk. Benda-benda buruk sama ada dalam diri dia, akhlak dia, dia punya apa tu? Keburukan peribadi dia, maruah dia. Tapi kalau dia cerita dalam internet dia sakit, dia makan batu sauda, sakit tu bukan aib. Sakit tu ujian. Sakit tu ujian bukan aib. Aib tu tak termasuklah. Kalau tujuan dia nak bagi tahu tentang apa? Tentang penyakit dia tu bukan. Mungkin itu strategi dia berniaga, tak tahulah. Sama ada orang percaya tak percaya. Asal jangan berbohong sudah dalam berniaga ni. Tapi maksud saya aib ni jangan jatuhkan maruah orang, aib muka orang, orang punya keburukan rumah tangga orang. Semua benda-benda yang kalau orang tu tahu dia tak suka. Kalau orang tu tahu dia tak suka. Kita cakap di belakang dia maupun di depan dia. Yang ini kalau kita di dunia kita tutup keaiban orang, ke akhirat Allah akan macam tu. Kita punya keburukan, kita pun banyak buat dosa. Kenapa kita yang banyak buat dosa ni nak cerita dosa orang? Macamlah kita tak ada buat dosa. Adakah kita ni malaikat tak ada buat dosa sehingga kita rasa kita perlu nak cerita dosa-dosa orang, aib-aib orang, keburukan orang? Kadang benda-benda dosa yang dah bertahun-tahun pun nak cerita sekarang. Tahun 2000, tahun 2021 pun masih nak cerita juga. Itu semua bukan kerja kita. Bukan kerja kita.